Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 5 Disember 2022 bersamaan dengan 10 Jamadil Awal 1443 Hijrah. Apa khabar semuanya? Harapnya sihat belaka insya-Allah. Jangan lupa insya-Allah pergi ke Facebook TV Al-Hijrah ramai-ramai. Walaupun tonton melalui televisyen, boleh ke Facebook TV Al-Hijrah untuk bertanyakan soalan, berkongsikan komen insya-Allah. Jangan lupa like, jangan lupa share dan save di timeline. Boleh tonton pada bila-bila masa insya-Allah, dan pastinya kita mengharapkan dapat kita bersama bina syurga di rumah, bina rumah di syurga dan masuk syurga sekeluarga insya-Allah. Dan kita pagi ini bersama dengan Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra MTS FAS insya-Allah, bersama dengan penasihatnya insya-Allah yang berbahagia Syekhana Al-Ustaz Ilyas Ismail. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat, tapi itulah janggut tak apa panjang lagi. Allahu akbar. Ni nak bagi mekar macam mana buat? Ada rahsia kita diam tepi Ustaz lepas ni. Ada rahsia. Okey. InsyaAllah Ustaz. Topik kita pagi ini Ustaz, Ya. masya-Allah. Ya. Dunia ladang akhirat. Dunia mazra'atul akhirah kalau kita sebutkan ladang. Biasanya kita fikir ni tempat kerja adalah ladang untuk kita punya kewangan kita dan sebagainya. Untuk kita tuai di dunia ini juga, tapi kita letak Allah dan tajuk kita hari ini adalah dunia itu ladang akhirat Ustaz. Mungkin boleh kongsikan lebih banyak lagi Ustaz kepada para penonton, kenapa Ustaz pilih dunia ladang akhirat Ustaz? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih kepada Syekh Naufal dan semua penonton-penonton TV Al-Hijrah yang didoakan kebaikan, kesejahteraan dunia dan akhirat semuanya. Betul, istilah dunia mazra'atul akhirah ataupun dunia merupakan ladang tempat bercucuk tanam untuk akhirat. Kalau kita perhatikan, ibu ayah yang mungkin biasa kerja di ladang, di kebun, di sawah sekalipun, mesti kita akan tahu bahawa ladang ataupun kebun tanah tu dia bagaikan modal. Apabila dicucuk tanam apa sajalah, padi ke, jagung ke, sawi ke, sawit ke, ataupun pokok getah ke, sampai masanya nanti dia akan dapat dituai. Bila dia tuai itu pula nanti, hasil tuaian tu bukan hanya semata-mata boleh dimakan, boleh dijadikan pusingan modal untuk akan datang lagi. Maknanya dia akan beranak lagi, dia akan bertambah lagi. Keuntungan tu kadang boleh berlipat kali ganda lagi. Jadi maknanya dunia ini umpama macam tadi, macam kebun, macam ladang, macam tanam-tanaman tadi yang ia bersifat akan bercambah-cambah lagi banyak. Dan dalam Quran sendiri pun Allah menyebutkan, dengan izin saya bacakan ayatnya. Allah Taala menyebutkan, auzubillahi minasyaitonirrajim, man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthi. Kata Allah Ta'ala, siapa yang menghendaki dengan amal usahanya mendapat faedah di akhirat, kami akan memberinya mendapat tambahan pada faedah yang dikehendakinya. Ila akhiril ayat, sadaqallahul azim. Surah Asy-Syura ayat 20. Asy-Syura ayat 20. Ini menegaskan kepada kita bahawa siapa-siapa yang hidup dia yang mana dia bertujuankan untuk akhirat, dunia dia bertujuan untuk akhirat, maka Allah Ta'ala akan bagi akhirat. Dalam masa yang sama, Allah Ta'ala menyebutkan, wa man kana yurid harthad dunya nu'tihi minha. Sebelum ayat tadi, nazid lahu fi harthi, kami akan bagi tambahan pula. Engkau tu dahlah hidup, kau nak ke akhirat, kau akan dapat dunia, kami tambah lagi pada keduniaan kau tu nanti. Kan? Akhirat pun dapat, dunia lagi dapat bonus. Akhirat yang nak dicapai itu dapat dah. Yang dunia yang kau sekarang dapat ni, Allah bagi lagi kesihatan, kemakmuran, kejayaan, kebahagiaan, kemasyhuran, kehandsoman, apatah lagi. 4 jari kat ustaz tu. Betul ustaz. Boleh aja. Kan? Jadi maknanya berlipat kali ganda dan bertuahlah siapa yang berhati, berwawasan akhirat, dunia dia dapat, tambahan pada keduniaan tu siap Allah Ta'ala bagi package lagi. Dan saya ingat mesti akan ada amalan dia. Allah Ustaz sebut amalan tu, mesti mereka ni dipilih bukan saya saja Ustaz. Sebab ni yang dituai tu, masya-Allah, kalau kita tengok tuai tu manfaatnya bukan untuk diri sendiri, tapi semua orang boleh dapat manfaatnya. Siapa yang dia nakkan kat situ. Boleh Ustaz kongsikan Ustaz tu, siapa sebenarnya ni yang dapat always start the end ni, dapat akhirat dulu tapi dunia dapat bonus, dan amalan dia apa tadi Ustaz sebut. Baik, terima kasih. Dalam Quran juga surah Al-Qasas ayat 83,
secara ringkaslah, Allah Subhanahu Wa Taala ada menyenaraikan golongan-golongan yang memang champion ini memang bahagia betul. Memang bahagia betul. Maknanya kalau kita bahasa dunia ni kita kata untunglah. Untunglah bahasa ruangan komen kan. Terbaik. Ini golongan terbaik ini yang padu ni. Siapa? 3 golongan. Pertama sekali, kawan-kawan tolong type di ruangan komen. Yang Facebook TV nak komen apa? Komen sendiri ya. Boleh juga. Boleh. Tulis sendiri dalam nota. Pertama sekali menerusi surah Al-Qasas ayat 83. Pertama, orang yang hidupnya bertujuan mencari orang yang hidupnya bukan untuk mencari keduniaan dan dia tidak sibuk mengejar kenikmatan dunia, memburu pengaruh dan kesombongan. Artinya hidupnya tidak sombong dan hidup tidak bertujuankan keduniaan dan dia tak berapa nak beria sangat. Ya, janganlah tipu sangat. Berpijak di dunia nyata lah. Betul lah kita nakkan dunia. Tapi dia tak berapa nampak beria sangat. Ada. Yang penting akhirat jangan lucut dari hati. Itu satu. Kedua, orang yang takut akan dosa dan tak berani melakukan kerosakan dan kejahatan. Dia bimbang, dia takut, walaupun dia bukannya dosa lagi. Tapi jalan-jalan nak ke arah dosa tu, dia dah bimbang dah. Jangan. Oh, bahaya. Dia takut. Biasa kalau macam ni dosa ni Tuhan marah ni. Itu yang kedua, perangai dia. Dan yang ketiga, orang yang benar-benar bertakwa pada Allah SWT. Apa tanda orang itu dia bertakwa? Dia senantiasa berhati-hati. Dia cermat. Orang kata jalan situ kadang-kadang ada binatang bisa, ada ular, ada apa. Dia bukan dia tak nak lalu, dia buat persiapan bila dia lalu kat situ. Macam tu. Orang takwa tu dia ada persiapan dia. Dan salah satunya juga adalah dia tahu bahawa kesudahan hidupnya nanti ni dia akan berakhir dengan pergi menghadap Allah Taala. Sebab tu orang tua-tua selalu pesan apa? Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Okey, Masya Allah, itu dia. Peribadi orang maksudnya memang sediakan payung. Payung di akhirat sana, subhanallah. Takut hujan daripada hujan azab, wal'iyadzubillah, Masya Allah. Ustaz, antara juga amalan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kata adalah mereka ini bersedia untuk akhirat tu juga adalah dengan yang 3 amalan yang kalaulah pergi mati saja pergilah ahli keluarga tinggal ni. Salah satunya sedekah jariah ni, Ustaz. Ramai yang kata sedekah jariah yang boleh bantu, tapi sebenarnya dia orang tak tahu sedekah jariah yang sebenarnya macam mana nak cara yang betul untuk berinfak, Ustaz. Mungkin Ustaz boleh bantu kami di awal pagi ni dengan sedekah subuhnya baik tu, insya-Allah. Bagaimana cara infak yang betul, Ustaz? Ya, baik. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, betul Syekh Naufal tadi menyebutkan bahawa ada hadis yang Nabi SAW masyhur, kita semua pun sering kali dengar Nabi menyebutkan bila meninggal aja seorang anak Adam itu yang menemani dia tu, yang duk teman sekali dengan dia itu siapa? Antara 3 perkara termasuklah sedekatun jariyah atau ilmin yantafi'u bih, ilmu yang dimanfaatkan, dan kemudiannya waladin salihin yad'u lahu, doa daripada anak-anak yang soleh. 3 perkara ini mana kita nak usahakan untuk dapat ketiga-tiga ini? Saya cadangkan beginilah. Saya nampak ketiga-tiga perkara ini rangkumannya ada pada satu usaha yang sedang dijalankan oleh satu pihak, iaitu Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra, yang mana MTS-FAS singkatannya sedang dalam usaha untuk pembinaan Excellence Center ataupun pusat kecemerlangan, dengan izin, yang mana pusat kecemerlangan ini nak dibangunkan untuk nak melahirkan apa? Generasi anak-anak soleh, generasi ilmunya dimanfaatkan, generasi yang dalam masa yang sama membangunkan sebuah tempat yang akhirnya macam kebun tadi. Dia bertambah kan. Tanah duduk situ hasil tu berulang. Meninggal golongan ulama ini, lahir ulama yang lain pula. Macam tu. Dan saya rasa ini adalah satu usaha yang patut disokong, didukung dan diberikan juga perhatian oleh pihak oleh seluruh masyarakat lah, seperti yang dapat anda saksikan pada paparan skrin pada waktu ini. Ini adalah sebahagian wajah-wajah pewaris para alim ulama, pewaris pendakwah. Yalah, kita pun Syekh Naufal, kita bukan yang lama dah kan, lepas ni mari pula tak tahu hidup berapa lama lagi kan. Jadi marilah anak-anak yang akan mengganti, yang mewarisinya. Jadi saya kira ini adalah satu usaha yang patut sama-sama kita renungkan bersama, sebab diingatkan kepada kita bahawa ada perkara-perkara yang kalau kita telah pun meninggal dunia, perkara tersebut akan terus, dia akan jadi mengalir pada kita sebagai
pencen kubur ke Pencen ataupun akhirat ni. pencen akhirat Yang nampak. dituai sana tu. Dia akan jadi satu keuntungan untuk kita, termasuklah ilmu yang diajarkan dan disebarkan, anak soleh yang ditinggalkan, ataupun masjid yang dibina, ataupun sedekah yang dikeluarkan, yang diinfakkan, ataupun wakaf-wakaf, termasuklah pusat pendidikan, termasuklah musalla, tempat orang semayang. Semuanya ini alhamdulillah MTS Fast ada solusinya. Semua tu ada Ustaz. Alhamdulillah. Subhanallah, Allahu Akbar, Masya Allah. Itu dia satu ladang yang patutnya kita sama-sama laburkan untuk kita tuai sebagai pencen akhirat nanti, insya-Allah. Tapi kita nak berhenti berehat seketika para penonton sekalian, insya-Allah. Terus setia bersama kami di Assalamualaikum Subuh selepas ini, insya-Allah. والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا Tahukah anda ada satu amalan yang memanjangkan umur serta menjadi puncak rezeki dan juga meraih kejayaan kemenangan, iaitu amalan berinfak. Masya Allah. Ayo, rebutlah peluang ini untuk meraih kejayaan dan kemenangan di dunia dan di akhirat dengan berinfak kepada dana pengurusan dan pembinaan bangunan baru Mahat Tafiz Sains Fatimah Az-Zahra MTS Fast. Insya-Allah, suasana pembelajaran yang kondusif, kemudahan prasarana berteknologi terkini dan lengkap akan dinikmati oleh lebih daripada 1,000 pelajar, generasi hufaz, ilmuwan serta khalifah Allah kelak. Berinfaklah kepada dana pengurusan dan pembinaan MTS Fast sekarang. Infak sedikit tanda ingat, banyak tanda mampu, dan selagi mana anda ikhlas menyumbang, selagi itulah pahala menderu-deru menanti anda, insya-Allah. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah. Kembali semula kita di Assalamualaikum Subuh, masih bersama dengan penasihat MTS Fast Syekhana Al-Ustaz Ilyas Ismail. Ustaz, kita bercerita tentang ladang akhirat tadi. Kalau kita nak menuai nak menanam, bercucuk tanam pada satu ladang, kita kena tahu sistem pengairan. Betul. Kena tahu tentang produk yang kita nak tanam tadi. Kalau Ustaz kata sawit ke getah apa, kita nak pergi ke MTS Fast, Ustaz. Kita nak tahu bagaimana sebelum para muslimin muslimat di sana nak melabur, insya-Allah nak membantu dalam cucuk tanam menuai di akhirat nanti. Apakah sistem pendidikan yang MTS Fast gunakan, Ustaz, insya-Allah untuk nak melahirkan ulama ni sendiri, Ustaz. Tafadhal, Ustaz. Baik. Terima kasih penonton-penonton yang dirahmati Allah sekalian. MTS Fast ataupun singkatan kepada Mahat Tafiz Sains Fatimah Az-Zahra ini alhamdulillah telah pun beroperasi kira-kira hampir 11 tahun di Taman Seri Gombak.
yang mana pada ketika ini mereka ataupun warga pelajar-pelajar MTS 5 ini adalah seramai kira-kira 350 orang dan beroperasi di lot kita panggil apa, lot kedai lah, yang disewa. Jadinya alhamdulillah tahun demi tahun kita dapat permintaan daripada masyarakat, ibu bapa yang sangat berkehendakkan agar anak-anak mereka juga turut menjadi sebahagian daripada pelajar-pelajar MTS FAST. Namun akibat ataupun disebabkan oleh kerana terhadnya tempat ataupun prasarana yang agak terhad, memandangkan keadaan ini kita fikir kita kena buat satu usaha di mana tanah yang lebih luas dan dibangunkan prasarana yang lebih kondusif, selesa dan lengkap. Itu ya, kalau anda tadi penonton-penonton dapat saksikan pada paparan skrin anda tadi ni, kita ada gambaran tanah tadi tu yang sekitar dalam 3 ekar tanah tu nak dibangunkan Excellence Center dengan izin ataupun pusat kecemerlangan MTS FAST itu sendiri, yang mana dia ada macam-macam kemudahan yang bakal disediakan di situ. Dan untuk pengetahuan semua juga, MTS FAST ini merupakan sekolah yang berdaftar dengan Jabatan Agama Islam Selangor JAIS dan juga Kementerian Pendidikan Malaysia, dan 7 daripada 1000 tahfiz swasta di Malaysia dan satu-satunya di Gombak. Dan ini bukan satu usaha yang biasa-biasa ya. Saya sendiri pun sering berbincang, mesyuarat bersama-sama dengan pihak pentadbir MTS FAST dan saya nampak hala tuju, vision, wawasan mereka dan usaha yang mereka laksanakan. Ini bukan kerja biasa-biasa. Saya nampak ini kerja ni memang betul-betul nakkan kesungguhan ataupun kecemerlangan pada anak-anak tu. Benarlah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innallaha yuhibbu iza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Sungguhnya Allah Taala cinta kalau hamba-Nya itu buat satu kerja tu dengan itqan, dengan tekun, itqan Melayu kata tekun kan. Dia tekun, dia buat tu sampai make things happen lah. Banyak pula cakap orang putih jap-jap minum teh ni. Kan ni kamera Helen ke apa ni? Mungkin dia bersungguh-sungguh dia buat. Dari sudut silibus pelajarannya, dan ada subjek di MTS FAST yang telah pun didigitalkan. Sejak daripada MCO itu ataupun PKP itu, jadi kita nak memudahkan ataupun kita nak mesra teknologi, jadi agar anak-anak ni tak ketinggalan. IR 4.0 tu. Betul. Jadi kita menyahut cabaran tu dengan masyarakat di luar juga dapat mengikuti silibus yang sama. Namun lebih eksklusif apabila anak-anak ni masuk dan mendaftarkan diri sebagai warga MTS FAST, banyak ilmu akhirat dapat, dunia pun dapat. Subhanallah. Ustaz, bila nama Mahat Tahfiz Sains ni, Mahat Tahfiz kita sebut kan, ya. dia sinonim adalah dengan pembangunan syakhsiah pastinya, sebab ready untuk akhirat je. Dunia tu selalu ditinggalkan, anak-anak ni diketepikan. Tapi Ustaz sebut tu macam ada 21st century learning. Boleh Ustaz kongsikan lagi apa lagi usaha yang dilaksanakan oleh MTS FAST ni Ustaz? Ya, alhamdulillah. Saya sejak terlibat bersama-sama dengan pihak MTS FAST ni, saya nampak mereka senantiasa mengutamakan tentang 5A lah formulanya. Adalah beberapa tu termasuklah akhlaknya, akademiknya, mengikut akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, maknanya menyentuni alam, belajar bagaimana untuk berhadapan dengan dunia yang penuh dengan cabaran generasi muda. Artinya mereka dalam belajar ilmu agama ni tak lupa apa berlaku di sekeliling. Dan mereka juga sentiasa diajar bahawa kita kena jadi contoh ataupun Islam is first class lah. Maknanya Islam ini yang number one, yang terbaik. Itu yang terbaik. Itu kita punya matlamat kita. Maknanya adik-adik yang bakal keluar nanti ni bukanlah semestinya keluar jadi pak lebay belaka. Bukan kata ini semua jadi ustaz belaka ni. Dah, jadi saintis, dalam jiwa ada iman. Jadi ketua pemimpin negara, dalam hati ada Quran. Bukan hati ada taman pun, taman juga lah. Quran tu juga Quran dia tak tinggal. Dia jadi apa pengacara TV ke, cameraman ke kan. Dalam jiwa tu ada sunnah, ada Quran, ada hadis. Maknanya seorang yang nak dilahirkan daripada MTS FAST ini adalah benar-benar berkualiti. Namun nak mencapai usaha tersebut, kita perlukan sokongan daripada masyarakat semua, khususnya dari sudut sumbangan, kerana Excellence Center ataupun pusat kecemerlangan yang bakal didirikan nanti di atas tanah seluas 3 ekar nanti ini,
insya-Allah akan ada di situ sekolah rendah, sekolah menengah, pejabat sekolah, makmal sains komputer, koperasi sekolah, bilik rawatan, dewan, bilik ABM, bengkel kemahiran hidup, surau, bilik media, asrama putera dan puteri, sebab sekarang ni tak ada asrama sekarang tak ada. Jadi mereka balik hari, datang pagi petang balik itu. Jadi kita nak kalau boleh bila dia duduk di asrama lebih banyak program-program yang dapat diaturkan supaya matlamat objektif MTS FAS sendiri akan tercapai, InsyaAllah. Ustaz, pastinya benda ni bukan senang, Ustaz. Nak berpendidikan tanah tu pastinya ada cabaran. Mungkin boleh kongsi apa cabarannya, dan kepada para penonton sekalian macam mana caranya untuk nak bersama-sama dengan MTS FAS buat pelaburan ke perniagaan yang insya-Allah yang satu perniagaan yang takkan rugi. Betul. Macam mana, Ustaz? Bukan mudah ya, Syekh Naufal ya, sebab saya sendiri pun berbincang dan juga berbual-bual dengan pihak pentadbir MTS FAS. Banyak dugaan dia. Dari satu hal mungkinlah dari cakap-cakap orang pun dia kata kenapa mahal sangat. Tanah tu bukannya ni jutaan ringgit tanah harga tu. Tanah sendiri pun jutaan ringgit pastinya. Gombak. Kawasan Gombak, kawasan memang hot lah. Mahal satunya. Lepas tu pula saya ingat benda tu agak sukar. Jauh lagi ikut nak dapat dengan rezeki daripada izin Allah Taala, berkat sokongan doa penonton-penonton menjadi kenyataan. Tanah tu dapat kita beli. Dan seterusnya, langkah seterusnya nak bangunkan pula. Nak bangunkan pula. Saya kira ini peluang yang jangan dilepaskan oleh penonton-penonton semua. Ayo di sebelah kiri. Dah. Baru nak tunjuk belah kiri kanan. Cepat ambil gambar ni. Ambil gambar. Tangkap layar, screenshot, ambil semua maklumat yang tertera, nombor telefon, nombor akaun dan juga laman web yang tertera, nombor WhatsApp pun ada kita sediakan untuk anda nak bertanyakan lanjut. Ada juga kod QR My Jariah e-Legacy. My Jariah anda nak menyumbang sebanyak mana yang anda nak berikan. E-Legacy anda nak menyumbang secara bulanan mungkin. Dia nak jadi seorang penyumbang tetap. Kata dia saya tak bagi banyak tapi saya nak bagi berterusan kan. Jadi saya kira ini adalah satu usaha yang jangan disia-siakan. Kita tak mampu nak jadi ustaz ke ulama ke jadi pendakwah sekalipun, kita berusaha ke arah melahirkan pendakwa, ulama, orang yang berjiwa Quran, kerana kita berada di hujung-hujung dunia, kerana inilah yang akan menyelamatkan kita. Kalau kita pun generasi kita kelak. Siapa? Yang lahir dari MTS FAS, insya-Allah. Insya-Allah. Itu dia satu ladang untuk kita sama-sama tuai di akhirat nanti. Yang pertama sebelum nak ada ladang sendiri, laburkan dulu harta kita insya-Allah. Jazakumullah khairan katsira kepada penasihat MTS FAS Syekhana Al-Ustaz Ilyas Ismail insya-Allah. Terima kasih kepada para penonton insya-Allah. Assalamualaikum, subuh akan melaburkan tirai. Jumpa jam 7 pagi nanti di Assalamualaikum selepas ini insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah anda ada satu amalan yang memanjangkan umur serta menjadi puncak rezeki dan juga meraih kejayaan kemenangan, iaitu amalan berinfak. Masya Allah. Ayo, rebutlah peluang ini untuk meraih kejayaan dan kemenangan di dunia dan di akhirat dengan berinfak kepada dana pengurusan dan pembinaan bangunan baru Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra MTS FAS. InsyaAllah, suasana pembelajaran yang kondusif, kemudahan prasarana berteknologi terkini dan lengkap akan dinikmati oleh lebih daripada 1,000 pelajar generasi hufaz, ilmuwan serta khalifah Allah kelak. Berinfaklah kepada dana pengurusan dan pembinaan MTS FAS sekarang. Infak sedikit tanda ingat, banyak tanda mampu. Dan selagi mana anda ikhlas menyumbang, selagi itulah pahala menderu-deru menanti anda, insya-Allah.